Hai, pagi. Cara paling cepat nak jadi kaya. Saya ni hari-hari sembang pasal kaya je. Sebab apa saya nak bantu siapa-siapa yang berminat nak jadi kaya raya. Okey, so sebelum tu saya perkenalkan diri saya lah. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmatic. Greenmatic ni kita adalah platform tempahan kereta sewa lah. Di mana kita membantu pelanggan-pelanggan kita untuk mendapatkan perkhidmatan kereta sewa. So kalau nak sewa kereta, boleh pergi dekat kita punya website gogreenmatic.com dan boleh tempah kereta dekat situ lah. So dekat belakang saya ni, saya punya office. Alright. And then untuk makluman, bisnes kereta sewa masih lagi jalan. Tapi sekarang ni saya dah hand over bisnes tu dekat saya punya kawan lah. Kawan saya dia urus lah. Saya just jadi founder je kan. Alright. So hari ni saya nak share cerita macam mana seorang, saya punya guru lah, dia cerita macam mana dia ni daripada seorang pekerja makan gaji dan sekarang ni kira not bad jugalah. Dia punya ni, orang panggil dia jutawan kan. Kan. Alright, so sebelum tu saya nak check pada yang menonton video saya ni, boleh tak you all mendengar suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen sikit. Alright. Saya salam dari Sabah bang. Terbaik orang Sabah. Safia. Saya macam mana TikTok ni, dia punya tulisan kecil sangat. Saya tak boleh baca. Okey, apa khabar orang Sabah? Saya pernah duduk Sabah daripada tahun 1999 sampai 2002. Lepas tu saya balik Semenanjung. 2003 saya pergi Sabah balik, sambung master. So almost 5 tahun saya duduk Sabah. Saya dah round dah Sabah. Saya dah pergi Kampung Gana, Sipadan, semua saya dah pergi. Cuma tak sempat kahwin orang Sabah je. Sihat bang, Tawau. Tawau pun saya dah pergi. Gunung Kinabalu pun saya dah panjat, alhamdulillah. Dah panjat dah, Safia dah panjat dah Gunung Kinabalu. Biasa orang Sabah dia sendiri pun tak panjat lagi Gunung Kinabalu kan. Betul tak? Alright. Okey, siapa kat sini nak jadi kaya? Nak tahu macam mana nak cara paling cepat untuk jadi kaya? Ni real story, cerita betul yang saya belajar daripada saya punya mentor. Kan? Dan pada yang menonton ni, boleh tak bantu saya share video ni? Kan? Mesti ramai nak tahu macam mana nak jadi kaya. So cerita ni cerita betul. Saya punya mentor lah. Dia ni perempuan tau. Sekarang ni kira boleh tahan lah kan. Saya tak tahu dia punya income. Tapi saya kira-kira sebulan lah dia punya pendapatan tu paling sikit 500,000 sebulan. Dia punya gaji sekarang ni 500,000, setengah juta. Salam dari Ranau, Sabah. Ajar saya jadi bisnes berjaya. Selamat pagi abang. Salam dari Perak. Ramai Perak ada, Sabah ada. Okey, sekarang ni saya sedang mencari sesiapa yang nak bersama-sama saya, join bisnes saya, jual produk kesihatan. Dia actually untuk kencing manis, untuk kuruskan badan, untuk cantikkan kulit, untuk orang tua yang sakit lutut, untuk vitamin. So company yang saya join ni, kalau you mungkin ramai yang tak pernah dengar lah company ni, SKV kan. So SKV ni, diorang ni sebelum ni dia banyak senyap-senyap lah. Tapi dia punya jualan dia boleh tahan lah. Tahun ni pun dah lebih daripada 80 juta dia punya jualan. Kan. Salam dari Kelantan. You all kalau berminat nak join saya punya business, nak join team saya, you klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya sekarang. Modal nak join business ni, kalau you dekat Semenanjung RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura pun boleh. Singapura RM81. Kan?
Kalau you nak join, you klik dekat bio WhatsApp saya sekarang. Nanti saya bagi link Telegram. You boleh masuk dalam grup Telegram. Dekat situ you boleh tanya. Nanti saya punya isteri akan bantulah. Alright. Okay, so saya pun sedar benda ni. Dulu saya cerita sikit lah pasal saya. Sebelum saya cerita tentang saya punya mentor ni. Saya sebenarnya asal orang susah je tuan-tuan. Saya anak peneroka Felda. Belajar pun bukannya pandai. Kan belajar. Saya kalau dalam kelas tu saya tak pernah dapat nombor 1. Kalau dekat sekolah rendah tu biasa kalau dalam kelas tu ada 30 orang, saya biasa dapat nombor 15. Kan? Tak pernah dapat nombor 1. So saya ni bukannya pelajar pandai, bukan juga pelajar bodoh lah. Biasa-biasa je. Sama je macam orang lain. Alright, lepas tu tapi saya ni rajin. And then saya masuk sekolah menengah. Lepas habis sekolah menengah tu, saya sebenarnya saya tak ada cita-cita pun nak pergi belajar masuk universiti ke. Saya just saya duduk dekat Felda kan. So saya punya cita-cita, saya just habis je SPM, saya nak buka bengkel motosikal. Lepas tu dah macam tu je kan. Sebab apa? Saya nak jadi macam ayah saya. Ayah saya ni mekanik. So saya nak ikut ayah saya je. Habis SPM, buka bengkel, kahwin, dah. Macam tu je kan. Tak ada pun cita-cita nak jadi jutawan ke, nak belajar tinggi, tak ada. Tapi lepas habis SPM tu, saya pun kira result SPM tu okey lah juga kan. Saya pun cubalah minta masuk universiti. Alhamdulillah dapat masuk universiti. Dan saya pun sambung belajar dekat universiti. So masa dekat universiti tu asalnya saya nak buat bisnes jadi mekanik kan, buka bengkel. Tapi bila masuk universiti tu, saya tak tahu kenapa, saya punya mindset tu macam dah dicuci. Macam saya rasa bisnes ni satu benda yang risiko, satu benda yang susah, satu benda yang tidak ada jaminan. So dalam kepala otak saya duk fikir, baik aku kerja makan gaji lah, baik aku kerja government je kan. So dekat universiti tu, saya punya mindset tu dah bertukar. Saya nak kerja makan gaji je, saya nak jadi pekerja kerajaan je. Okay, lepas habis belajar dekat universiti, saya pun cubalah minta kerja government kan. Tapi tak dapat kan. Sebab apa? Result saya tak berapa bagus lah. Kalau nak kerja government ni, result kena power lah kan. Saya result tak berapa bagus. So minta kerja, tak dapat kerja government. Tapi sebenarnya kalau nak kerja government ni, senang jadi cikgu lah. Macam kawan-kawan saya banyak kerja jadi cikgu kan. Alright. Tapi saya tak minat jadi cikgu. Sebab apa? Saya ni pandai baran. Saya takut nanti saya jadi cikgu, saya marah budak-budak tu, trauma budak-budak kan. Saya jenis, kalau saya marah tu memang saya maki kau-kau kan. Alright. Salam. Sekejap saya baca komen. Semoga Allah memudahkan urusan dan murahkan rezeki semua. Amin. Okay. So dekat sini ada tak nak tahu macam mana saya punya mentor ni boleh jadi kaya? Dia ni asalnya pramugari. Sekarang ni dia punya income tu lebih lah 500,000 sebulan kan. Ada tak? Dia ni asalnya dia ni kerja sebagai pramugari. Lepas tu dia berhenti kerja. Lepas tu dia buat satu benda ni. And then sekarang ni dah jutawan lah. Kan? Ini yang saya nak cerita lah. But before that, saya nak cerita pasal diri saya dululah. Sebab mungkin ada yang tak kenal lagi kan. Alright, so saya cuba minta kerja dekat agensi kerajaan, tak dapat. Lepas tu saya pula tak minat jadi cikgu kan. Takut nanti saya marah budak kan. Okay, lalas saya pun dah habis belajar. Tunggu tak ada kerja. Malu lah. Malu kan. Belajar dah tinggi kan. Lepas tu tak ada kerja kan, menganggur kan. Lepas tu saya pun saya pun call lah abang saya. And then saya bekerja dengan abang saya. Abang saya ni dia
bekerja dengan company car rental lah. Dia company tu dia tolong urus, so saya kerja dengan dia lah. Tapi kerja bukannya ada basic gaji je. Saya buat macam-macam. Saya cuci kereta, hantar kereta, jaga kaunter kereta sewa, jadi pemandu pelancong, bawa teksi sapu kan. Semua benda saya buat. Kan. Tak ada gaji, tak ada KWSP, tak ada apa kan. Kerja je lah. So saya kalau buat kerja, saya dapat commission lah macam tu kan. And then lepas tahun saya bekerja dengan abang saya tu, saya fikir sampai bila aku nak kerja macam ni, nak minta gaji tak ada kan. Lepas tu nak apply loan tak boleh, macam tak nampak masa depan. Lala saya berhenti, and then saya sambung belajar buat master lah tahun 2003. And then alhamdulillah saya dapat offer untuk sambung master. So saya sambung master dekat Sabah jugalah, Universiti Malaysia Sabah. Lepas tu alhamdulillah 2 tahun saya settle saya punya master, and then saya minta kerja. And then memang masa tu saya memang aim nak kerja dekat government lah, kerja sebagai pegawai kerajaan. Minta saya dapat offer bekerja dekat Universiti Putra Malaysia, tapi kampus Bintulu dekat Sarawak kan. So saya start bekerja dekat universiti pada tahun 2005 lah. Masa tu jawatan saya tutor. Dia macam pensyarah jugalah. Cuma jawatan saya tutor sebab apa, saya belum ada PhD lah. Universiti tu kalau nak ada jawatan pensyarah, kena ada PhD dulu, barulah dapat jawatan pensyarah. So jawatan saya tutor, tapi saya memang kerja saya memang macam pensyarah. Kena mengajar, kena supervise student, kena buat research kan. Semua kerja pensyarah saya kena buat. Cuma jawatan tu tutor lah. Alright. So masa dapat kerja dekat universiti tu, saya happy gila kan. Sebab dapat kerja government. Saya sebenarnya tak suka jadi cikgu sekolah. Sebab apa? Yelah, budak-budak sekolah kan, takut nanti saya tak boleh nak handle. Tapi kalau mengajar kat universiti ni, rasanya budak-budak ni cerdik lah sikit kan. Tak adalah kita nak meroyan, marah apa semua kan. So nak manage budak-budak universiti ni rasanya tak susah sangat lah, berbanding nak mengajar, nak manage budak-budak sekolah rendah, budak-budak sekolah menengah kan. Alright. So masa saya start bekerja dekat universiti tu pun, dalam kepala otak saya pun, saya tak terfikir pun nak berniaga ke. Saya just fikir aku nak kerja kat universiti ni sampai aku pencen kan. Sebab apa, kerja government memang secure lah kan. Macam mana pun orang takkan buang kita kerja kan. Lepas tu memang secure lah. Lepas tu pangkat pun okey kan. Banyak betul student you beza banyak dengan student sekolah rendah atau menengah. Betul. Banyak beza kan. Okay, so tapi masa saya start bekerja tu, saya start buat kesilapan besar. Kesilapan besar kan. Yelah, kita ingat kerja dah bagus, gaji dah okey kan. So kita ingat secure lah kan. Okey, nak tahu tak apakah kesilapan besar yang saya buat masa saya bekerja dekat universiti, yang membuatkan saya tersontot terciduk, terkelepek semua kan. Ada tak nak tahu? Alright. Ni saya cerita ni just nak bagi pengajaran lah kan. Alright, Kajang hadir. Thank you. Sekarang ni saya sedang mencari sesiapa yang berminat nak join saya, nak join satu company ni. Nama company tu SKV. Kita jual produk untuk kencing manis, kita jual produk untuk kuruskan badan, kita jual produk untuk vitamin. So suplemen kesihatan kita jual. Produk dia memang sangat bagus, repeat order tinggi. Saya sendiri pun sebulan saya boleh buat jualan lebih kurang 800,000, dan saya punya profit paling tinggi saya pernah dapat 60,000. Kalau siapa-siapa yang berminat nak saya bantu, nak tambah pendapatan, you klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya sekarang. Kan. Modal nak join bisnes ni RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. Modal sekali bayar je. You tak payah pegang barang, you tak payah post barang.
You just masuk dia punya training. Lepas tu you just guna dan kongsikan kebaikan produk. Macam saya guna produk dia, and then produk tu bagi kesan kepada saya dan saya kongsikan. Kalau ada orang nak beli, dia beli. Tapi ada juga customer ni dia nak jadi ejen. Dia nak jadi ejen sebab apa? Dia nak beli, dia nak dapat murah, dia pun dapat kesan, dia nak kongsi dengan family dia kan. So far saya alhamdulillah sebulan saya punya jualan 800,000. Saya punya net profit 60,000. Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Nak saya bantu untuk dia tambah pendapatan. Kan? Okay. Berminat? Okay, berminat you klik dekat saya punya bio WhatsApp saya sekarang. Nanti saya bagi link Telegram, you masuk dalam tu. Nanti you boleh tanya dalam tu. Alright. Okay. Ya, saya dah jadi ejen. Alright. So, masa saya bekerja dekat universiti tu, kesilapan yang saya buat adalah saya mula berhutang. Saya mula berhutang. Tapi berhutang ni tak adalah salah kan. Tapi saya tersilap buat hutang. First kali saya beli motosikal lah. Beli motosikal tu saya rasa tak ada isu pun, sebab motosikal yang saya beli tu murah je. Motosikal Kapcai, harga 4,000 kan. Bayar down payment 1,000, bulan-bulan bayar 300. Masa saya bekerja tu, gaji saya baru 2,000 macam tu lah, lebih kurang 2,000 kan. So installment motor baru 300, so kira okey lah kan. Kalau tak ada motor susah juga. Lepas tu saya masa saya start bekerja tu, alhamdulillah lah saya kira macam bertemu jodoh lah. Kan kita baru start kerja. Lepas tu jumpa pula, saya pun masa tu bujang, jumpa pula kira macam wanita yang macam ada chemistry kan. So masa saya berkenalan dengan girlfriend saya tu, girlfriend saya ni asalnya dia bukan Islam lah. Dia bangsa dia orang Kristian. Orang Kristian, bangsa Iban, orang Sarawak kan. So saya berkenan dengan dia, and then dia pun kira berkenan jugalah dengan saya kan. So kita sama-sama suka. Cuma saya orang Islam, dia masa tu dia Kristian lah. So saya nak dengan dia, saya nak kahwin dengan dia. Tapi saya takut family dia tak boleh terima. Saya pun takut family saya pun tak boleh terima. Cuma kita orang just keluar dating lah. Keluar dating apa semua, kenal-kenal apa semua. Masa tu naik motor kan. Siapa kat sini masa muda-muda tu bercinta kan. Saya dulu bercinta tu lah, bawa girlfriend saya naik motor kan. Tapi kita orang kerja dekat tempat yang sama, dekat universiti yang sama. Alright, Waalaikumsalam. Sorry lah saya tak sempat baca komen semua. Kan. Saya just cerita je saya punya pengalaman kan. Saya daripada asalnya anak penroka Felda, kerja makan gaji, berhenti kerja jadi jutawan. Lepas tu melingkup, lepas tu saya join satu bisnes, saya naik balik jadi jutawan balik. Alright. Okay, lepas tu saya kira macam keluar dating, habis kerja keluar dating. Tengah cinta masa tu kan. Memang best lah, memang seronok gila kan. Tapi masa tu macam adalah suara-suara macam cakap, tak manis lah kau ni apa, orang Islam, bawa anak dara orang kan. So tak bagus lah kan. So saya pun pening kepala dengar apa orang duk mengata ni apa semua kan. So saya pun bincang-bincang dengan saya punya girlfriend. Saya cakap saya nak beli kereta. Anak Felda hadir. Okay, thank you anak Felda. Saya anak Felda. Saya Felda mana tuan? Saya Felda Keratung 3, Pahang. Alright. Okay, so saya anak Felda. Felda mana? Siapa anak Felda? Support saya. Kita anak Felda. Saya nak orang Felda, anak Felda ni jadi kaya raya, jadi jutawan. Dan kita boleh bantu ramai orang lain lagi. Kan? Alright, saya jengka. Oh, saya Keratung 3. Pahang, Kuala Lumpur. Saya anak penoka. Yes, anak penoka. Kita kena kaya raya, kena jadi jutawan. Tak kisah bukan anak penoka Felda ke, asalkan you orang biasa, orang miskin nak kaya. Kan? Siapa kat sini nak jadi kaya? Saya nak ajar you, saya nak bantu you. Saya umur sekarang 42 tahun dah, alhamdulillah.
Saya daripada orang miskin, lepas tu bekerja makan gaji, hutang keliling pinggang, saya berniaga, saya settlekan hutang, saya jadi jutawan, lepas tu saya melingkup, lepas tu saya jadi jutawan balik. Alhamdulillah. So sepanjang perjalanan tu, saya dah lalulah macam-macam pengalaman. So dengan pengalaman yang saya ada ni, saya harap saya boleh share dah dengan you all, supaya you all pun tak melakukan kesilapan, kan? Saya umur 42 tahun ni. Kan, muda lagi. Alright. Okay, you boleh tengok saya live tadi pada pukul 7.10. Saya boleh live, saya boleh berjalan kaki, bercakap sampai 1 jam. Umur 40, saya masih lagi ada stamina lah. Sebab apa? Saya mengamalkan produk kesihatan daripada SKB. Alhamdulillah, saya punya stamina memang very good. Kan? Banyak orang dia jalan kaki, cakap dah 15 minit, pancit dah. Kan, umur 40 dah, pancit dah. Saya Alhamdulillah, saya boleh berjalan kaki, bercakap live 1 jam lebih. Alhamdulillah, stamina saya maintain. Siapa nak sihat? Kaya ni bukannya setakat kaya duit tau. Kaya ni kaya dari segi kesihatan. Kesihatan pun, kita sihat pun kaya juga, kan? Ada duit pun kaya juga, kan? Ada masa pun kaya juga, kan? So kita nak kaya segala-galanya. Kita nak kaya dari segi kewangan, kita nak kaya dari segi kesihatan, kita nak kaya dari segi masa. Sekarang ni saya tak kerja dengan siapa-siapa. Saya bekerja dengan diri saya sendiri saja. So that's why saya boleh jalan kaki. Orang lain sibuk pergi kerja, aku jalan kaki, kan? So suka hati saya je. Siapa nak ada kebebasan macam ni? Kat mana? Ada weh. Ish, ingatkan tadi umur dia 30-an. Saya dah 40 dah. Kan? Alhamdulillah, syukur. Kita nak kaya segala-galanya. Dan kita boleh gunakan dengan apa yang kita ada ni untuk bantu orang lain lagi. So saya nak bantu. You all yang menonton ni, boleh tak bantu saya share video ni? Dan saya doakan siapa yang share video ni dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan, dan kaya dan berjaya, insyaAllah. Siapa yang dah share, komen dan share. Okay, siapa nak saya bantu untuk jadi kaya, nak jana income 10,000 sebulan, 20,000 sebulan, 30,000 sebulan, you klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya sekarang. Dan nak join bisnes saya ni, murah je modal dia. Kalau you duduk dekat Semenanjung, RM65 40 sen. Sabah Sarawak RM72 90 sen. Singapura RM81. So bisnes ni memang dekat, yang join saya ramai. Yang saya ada sekarang ni, saya ada 500 ejen bawah saya. 500 ejen. So ada ejen saya yang semalam dia orang share, ada yang baru join, dia dapat untung RM1,000, ada yang RM2,000, RM3,000, ada yang RM4,000, ada yang RM5,000, ada yang RM10,000 sebulan, ada yang RM20,000 sebulan, ada yang RM50,000. So saya memang ada bukti, saya memang ada team saya yang dah buat duit. And then saya join this business baru je. Saya baru join bulan Februari. Bisnes ni bukannya scam tau, dia bukannya apa, dia memang real business. Cuma ramai orang tak tahu. Company ni dah ditubuhkan pada tahun 2009. Tapi masa tu dia orang banyak guna FB ad lah. Dia orang senyap-senyap je. And then company ni, dia punya jualan tahun ni dah 80 juta dah. And then dia punya founder dia tu doktor, memang doktor betul. Lepas tu dia punya isteri dia tu memang peguam. So bisnes ni memang dari segi perundangan memang tak ada masalah. Produk dia tu ada KKM, ada halal jakim. Memang tak ada masalah. You nak guna pun tak ada masalah. Sebab apa? Orang yang buat produk tu doktor, kan? You nak guna pun tak ada masalah. You nak promote pun tak ada masalah. Cuma itulah, diorang ni banyak orang tak tahu. Kalau macam mana you nak tahu? Dia punya duta dia Pak Nel. Ini salah satu produk dia. Salah satu produk yang saya pakai. Macam mana? You klik dekat saya punya bio, WhatsApp saya. Pernah nampak tak produk ni? Saya tak boleh nak tunjuk sangat produk. Kalau saya tunjuk produk, nanti saya punya video kena end. Saya tak tahu kenapa. So kalau you nak tahu tentang produk apa semua, you klik dekat bio, you WhatsApp saya.
Nanti saya nak you nak katalog saya boleh bagi. Kan? Ni produk dia. Partnel. Dia punya duta Partnel. Ada tak sesiapa kenal Partnel? Datuk Aznil Haji Nawawi. Kalau kenal, komen kenal. Kat Shopee, dia sebenarnya HQ, dia tidak benarkan siapa-siapa jual produk dia dekat Shopee. So siapa yang jual tu kemungkinan mungkin fake ke apa semua. So kalau you nak beli, make sure you beli daripada ejen yang sah. Dan produk tu you mesti dapat daripada HQ. Sebab produk dia sangat bagus, takut orang buat fake. You jangan beli. Banyak jugalah saya punya customer kan, dia beli dekat Shopee, Lazada kan. Lepas tu orang yang jual tu tak support. Tak ajar macam mana nak makan, macam mana nak minum. Tak ajar kan. Lepas tu takutlah fake kan. So dekat Shopee, Lazada tu, kalau ada produk ni, you berhati-hati, takut fake. Kita produk kesihatan ni kalau boleh jangan beli dekat Shopee, Lazada lah. Sebab orang boleh buat macam-macam. Alright, kenal. So you make sure you beli daripada ejen yang sah dan you dapat produk tu daripada HQ. HQ dia dekat Shah Alam. Kalau HQ hantar, dia siap kotak dia tu memang kotak SKV. Kan? You jangan, kalau you nak beli gadget ke apa-apa ke boleh kat Shopee, tapi produk kesihatan jangan beli kat Shopee, Lazada. Takut you dapat barang tu bukannya barang original. Kita beli nak sihat lah dapat penyakit pula kan. Lepas tu memang HQ tak tanggung kalau you beli kat Shopee, Lazada. Kan? Ya. You jangan beli. Memang sebab apa, HQ memang tidak benar kan sesiapa jual produk dia dekat Shopee, Lazada. Memang tak benar, memang keluar memo lah. Siapa yang buat tu memang tak tahu lah. Kan? Dia nak buang harga ke, ataupun ada orang jahat nak ambil kesempatan nak jual fake. You jangan beli dekat Shopee, Lazada. Alright. Pusing kat mana? Saya dekat area rumah saya ni, dekat Sepang. Okay, so sambung cerita tadi. So saya pun bercinta. Lepas tu bincang-bincang, orang duk mengata apa semua. And then saya pun cakap dekat saya punya girlfriend, susah lah kita duk dating pakai motor apa semua kan. Apa kata kita beli kereta kan. So kalau kita dating pakai kereta, tak adalah orang nak mengata kan. Kereta tu nanti kita tinted lah, tak payuk, orang tak nampak kan. So girlfriend saya pun okay, setuju kan. So belilah kereta. Okay, beli kereta tu tak salah tuan-tuan. Cuma kesalahan saya adalah saya beli kereta di luar kemampuan. Saya beli kereta bapak mahal. Kereta biasa je lah. Masa tu Pro 2 Kenari kan. Pro 2 Kenari. Lepas tu beli pula mengada-ngada beli yang limited edition, yang special edition. Harga 40,000. Bayar down payment dah lah, baru start kerja. Gaji pun, saving pun tak ada. Bayar down payment sikit. Down payment bayar 2,000. Lepas tu bulan-bulan RM600. Tu 9 tahun. Saya ingat gaji 2,000 kan. Gaji 2,000, installment kereta baru 600. Ada lagi balance kan. Tapi saya lupa lah. Beli kereta dengan motor tak sama. Kereta satu hari minyak dah RM10, sebulan dah 300. Motor RM10 tahan seminggu kan. Lepas tu kat situlah saya start terciduk lah. Nak bayar motor 300, nak bayar kereta 600, minyak kereta saja dah 300. Dah kat situ berapa? Dah 1,200. Gaji tak sampai 2,000 kan. Lepas tu balance tu itulah nak makan, nak beli baju, nak bayar bil, nak kirim duit kat mak ayah apa semua kan. So end up saya sekejapan je. Saya start kerja 2005. Sekejapan je saya dah tersontot lah. Siapa kat sini yang bekerja makan gaji, kerja dah okey, gaji dah okey, tapi duit tak cukup? Ada tak kat sini? Saya rasa berlambak lah. Ramai orang yang ada masalah macam saya kan. Sebab apa? Mungkin hutang apa semua. Ada tak kat sini? Kan? Alright. Tahu tak apa kan? Kerja dapat gaji, bayar tu bayar ni habis. Hampir aku tak boleh nak tidur malam. Tiap malam saya stres. Ya Allah, macam mana ni kan? Dapat gaji 2,000. Bayar tu bayar ni. Lepas tu balance dekat dalam akaun tinggal berapa ratus. Nak belanja tak berani tau. Saya masa tu tak boleh tidur malam tuan-tuan. Tak boleh tidur malam. Lepas tu alhamdulillah jodoh saya dengan girlfriend saya tu panjang. So saya dapat kahwin lah. Saya kahwin, family belah isteri saya dia setuju, tak ada masalah. Family belah saya pun setuju, tak ada masalah. So kita jodoh tu dipermudahkan, saya kahwin.
So lepas kahwin tu saya ingat okay kot, dah kahwin kan, dua-dua kerja makan gaji, gaji pun lebih kurang sama je. So saya ingat okey kot, tak ada masalah kan, duduk serumah kan, gaji kita boleh kongsi kan. Tapi lepas kahwin tu sama je, duit tak cukup. Saya dengan komitmen saya, isteri saya pun dia tak ada hutang apa-apa, tapi dia pun ada benda yang dia nak beli kan. Lepas tu memang duit gaji kita orang ni memang selalu tak cukup kan. Isteri saya je lah yang banyak bantu saya kan. Lepas tu bila duit gaji tak cukup, biasa lah gaduh kan, selalu gaduh lah. Padahal saya kahwin dengan isteri saya tu sebab cinta, suka sama suka. Lepas kahwin gaduh kan, gaduh benda kecil-kecil je lah kan, benda pasal duit. Bang nak tanya sikit, adakah pendidikan tu penting untuk berjaya? Pendidikan tu penting, tapi apakah jenis pendidikan tu? Sebab apa? Apa yang ajar dekat sekolah, dekat sekolah, dekat universiti, mostly sampah. Bukan sampah lah, macam mana cakap, apa yang kita belajar dekat sekolah, apa yang kita belajar kat universiti tu, kita ni hanya diajar untuk menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Bukan saya cakap, ada penulis buku yang cakap, ada yang tulis, apa yang kita belajar dekat sekolah, dekat universiti, kita ni diajar untuk jadi hamba abdi. So sebab apa dekat sekolah tak diajar tentang macam mana you nak buat sale, macam mana you nak buat marketing, macam mana you nak manage tax, macam mana you nak urus company, tak ajar. Macam mana you nak urus kewangan, apa tu asset liability, tak ajar. So kita hanya diajar benda-benda sampah. Apa benda sampah tu? You kat sekolah, you belajar kimia, you belajar fizik, you belajar biologi, you belajar, dan ilmu tu semua dah 50 tahun ke belakang. Ilmu tu tak pakai. So you cuba tengok, masa you belajar kat sekolah menengah, masa you belajar kat universiti, adakah benda-benda yang you belajar tu you gunakan dalam kehidupan you? Tak kan? Saya dulu belajar sekolah menengah, biologi, fizik, kimia, segala mak nenek tu dekat universiti, belajar tamadun Islam, segala mak nenek, satu pun saya tak guna. Kan? Tak guna pun. So ilmu yang kita belajar tu mostly sampah je. Sebab apa? Ilmu yang diajar tu untuk jadikan kita ni hamba, bukannya jadi tuan. Kan? So tak apa, tak ada masalah. You nak hantar anak you pergi sekolah, tak ada masalah. Tetapi kita kena tambah anak-anak kita ni dengan ilmu lain. Dia panggil ilmu jalanan lah, street smart. Dulu yang ilmu yang kita belajar kat sekolah tu school smart. Ilmu sekolah school smart. So kita kena ada dua-dua, street smart dengan school smart. Street smart ni you hanya boleh belajar dengan orang yang dah berjaya, orang yang memang dia yang dah ada pengalaman. Kan? Betul tak? Saya betul-betul. Tapi kita tak boleh nak salahkan cikgu-cikgu, kita tak boleh. Sebab memang benda tu dah didesign daripada dulu lagi. Memang benda tu dah didesign. Manusia ni lahir-lahirnya, kita ni dah didesign untuk jadi hamba. Hamba kepada seseorang lah. Seseorang tu tak tahu siapa. Kan kita dulu kan, kalau macam kita kecil-kecil kan, biasa mak bapak kita cakap kan, belajarlah rajin-rajin kan, belajar rajin-rajin. Lepas tu nanti kau dapat result bagus, kau boleh kerja bagus. Bila dah dapat kerja bagus, gaji kau pun okey. Lepas tu hidup kau akan senang lenang. Itu kan. Itulah nasihat yang mak bapak kita bagi dekat kita kan. So kita pun bagi nasihat dekat anak kita sama juga. Belajar rajin-rajin, nanti kau dapat result bagus, kau boleh kerja bagus, gaji okey, hidup kau akan senang selama-lamanya. Tapi sebenarnya nasihat tu dah tak boleh pakai dah zaman sekarang kan. Cuba you tengok kawan-kawan you dekat universiti yang budak best student kan, kat mana dia orang sekarang ni? Saya punya kawan saya best student, sekarang ni depressed macam nak gila dah. Dulu dia dekat sekolah best student, habis belajar macam orang gila dah dia kan. Macam orang gila. Sebab apa? Ilmu yang dia belajar tu tak cukup untuk digunakan dekat luar. And then saya banyak kawan-kawan saya jutawan. Saya bila saya start belajar, saya banyak kawan-kawan saya mostly jutawan. Dan kawan-kawan saya yang jutawan ni banyak yang tak habis belajar.
banyak tak habis sekolah. Dekat sekolah dia orang ni memang nakal, jahat gila. Bila dia orang dah tak dari segi akademik memang dah kantoi kan. Lepas tu dia orang berniaga. Sekarang ni banyak yang jutawan. Banyak kawan-kawan saya ni yang jutawan ni majoritinya tak habis sekolah. Kan. Tak perlu nak sampahkan ilmu kalau tak berjaya dalam bidang yang dipelajari, tak perlu nak hina macam tu. Betul. Saya tak nak cakap. Tu saya tak nak cakap sebab apa? Akan ada orang tak puas hati kan. Sorry. Tapi itulah saya punya pendapat peribadi kan. Belajar tak ada masalah, tapi you kena support dengan ilmu lain. Memang akan ada orang tak puas hati. Alright, so tak apa. Okay, so sambung cerita. Saya ni adalah salah satu bukti lah. Saya sekolah menengah, saya buat degree, saya buat master kan. Saya ingat dah belajar tinggi, dah okey. Tapi itulah macam saya pun pelik. Bila saya start kerja kan, macam duit gaji saya tu macam aku ni macam bekerja dengan bank. Duit gaji bayar hutang je. Macam jadi hamba bank lah. Sebenarnya kenapa kat sekolah kat universiti tidak diajar pasal pengurusan duit kan? So patutnya dekat sekolah universiti ajarlah. Kau kerja ni kalau nak belilah kereta second hand kan, belilah motor biasa-biasa. Lepas tu kena bezakan asset dengan liability kan. Lepas tu kenalah pandai buat marketing, kenalah pandai manage tag apa semua. Sebab benda tu langsung tak diajar dekat sekolah. Kau belajar fizik, kau belajar kimia, kau belajar bio, dan benda tu tak pakai pun. Dan benda ni bukan saya cakap tau. Memang ada penulis yang tulis buku mengatakan dia panggil apa dah dia punya tu kan. So ilmu-ilmu yang diajar dekat sekolah, dekat universiti tu, kalau dekat Amerika, benda tu dah 40 tahun ke belakang. Benda-benda tu dah 40 tahun ke belakang. So itu saya baca buku tu 10 tahun dulu. Sekarang ni apa yang dia ajar kat sekolah dengan universiti tu maybe dah 50 tahun ke belakang. So bila budak-budak ni keluar dia tak boleh nak pakai ilmu tu kan. Tak boleh nak pakai sebab apa? Ilmu tu dah outdated. Dan sekarang ni zaman sangat laju. Masa saya baca buku tu, dia kata sekarang ni you belajar satu ilmu, 18 bulan lagi ilmu tu dah outdated. Masa saya baca buku tu 10 tahun dulu. Dia panggil lag apa? 10 tahun dulu penulis tu cakap you belajar satu ilmu baru, 18 bulan lagi ilmu tu dah outdated. Sekarang ni bukan 18 bulan. Apa yang you belajar sekarang ni 6 bulan lagi ilmu tu dah outdated. Contohnya Facebook kan. Facebook, you nak belajar pasal Facebook 6 bulan lagi dah bertukar dah. TikTok pun 6 bulan lagi dah bertukar dah. So perubahan tu sangat pantas. Yang kita ni pula pergi belajar ilmu yang 50 tahun ke belakang. Memang tak boleh pakai lah. Yes. So tapi benda ni memang kita tak boleh nak cakap. Bila kita cakap akan ada orang meroyan. Kan? You cuba fikir, you pergi belajar kat universiti. Saya pun fikir, kenapa aku kena belajar fizik? Kenapa aku kena belajar kimia? Kenapa aku kena belajar biologi? Kenapa aku kena belajar tamangan Islam? Kenapa aku kena belajar sejarah? Dan semua tu tak pakai pun. Bengong betul, buat serabut kepala otak aku je kan. Bengong tu. Saya pun fikir bila masa aku nak guna persamaan kimia tu. Kan? Betul lah tu, sepupu sekarang master tapi kerja kedai. Belajar nak jadi founder. Tapi setiap orang dia ada kelebihan dia. So macam saya, kelebihan saya kimia memang out. Fizik tu okey kan. So setiap orang dia ada kelebihan dia lah. Alright, tu cerita letak tepi. So saya sambung cerita saya. So masa saya bekerja, saya dah hutang banyak apa semua. Memang selalu bergaduh dengan isteri saya apa semua. Lepas tu tak boleh tidur malam. And then saya pun fikir, macam mana aku nak selesaikan masalah kewangan ni.
Okay, memang gaji saya memang dah terciduk dah. Memang saya dapat gaji 2 minggu memang habis. Duit dalam akaun tu tinggal sikit. Saya nak belanja tak berani. Sebab apa? Nak tunggu gaji ke depan 2 minggu lagi. Siapa yang pernah rasa macam tu? You dapat gaji kan, bayar tu bayar ni, lepas tu dalam akaun you tinggal sikit. Lepas tu you nak belanja duit tu you tak berani. Sebab apa? You dah tak ada income lain dah. You tak ada income. So kalau duit tu habis, you nak makan apa? Itulah yang saya rasa dulu. Apa ni, aku belajar dah tinggi, kerja dah bagus, duit tak ada kan. Lepas tu nak bagi duit dekat ayah saya pun tak ada duit. Malu gila. So benda yang pasal pendidikan tu kan, dia panggil faktor luar. So kita tak boleh nak ubah faktor luar. Apa yang kita boleh buat adalah kita ubah faktor dalaman, diri kita. So saya memang benda tu salah kan, benda tu pada saya tak betul. Tapi benda tu kita nak suruh government ubah apa semua tu benda yang susah. So kita boleh kontrol kita kan. Macam saya kontrol diri saya lah. Saya tahu apa yang saya belajar selama ni memang tak boleh pakai. So kita tambah ilmu, kita belajar, kita jumpa orang yang berjaya apa semua kan. So alhamdulillah kita improve lah. So tak guna pun kita salahkan siapa-siapa. So kita repair diri kita, kita perbaiki. Jangan kita duk salahkan orang lain. Tapi saya tahu memang bukannya dekat Malaysia saja tuan-tuan, satu dunia memang kita ni daripada kecil memang sudah didesign untuk jadi hamba. Benda ni dia orang buat start daripada zaman perang lagi. Zaman perang dunia pertama macam tu lah. Memang benda ni dan tak tahu siapa yang buat benda ni. Kan? Alright. So saya pun fikir macam mana aku nak settle benda ni kan. So dipendekkan cerita, saya pun buat bisnes. Saya buat bisnes kereta sewa lah. Kenapa saya buat bisnes kereta sewa? Sebab apa? Masa tu saya bekerja kat universiti. Lepas tu macam universiti ni, student ni memang perlukan servis kereta sewa. Lepas tu student saya ni asyik duk pinjam kereta saya je kan. And then saya pun fikir baik aku buat servis kereta sewa kan. So aku ni dah ada masalah kewangan. So daripada dia orang duk pinjam kereta saya, baik saya beli kereta, saya sewakan. So tahun 2006 saya beli kereta 2 biji, saya sewakan. Dan alhamdulillah lah, kira macam yang masa buat bisnes kereta sewa tu, saya antara orang pertama lah yang buat bisnes kereta sewa dekat universiti tu. Tak ada lagi orang buat. So memang student dekat situ ada 5,000 orang. Memang berebut-rebut lah budak-budak ni nak sewa kan. So saya sewa murah je, 1 jam RM5, 1 hari RM50 kan. Memang kereta tu hari-hari jalan. Alhamdulillah, memang saya buat duit. Sebenarnya saya target sebulan saya nak bersih RM300 je. Saya nak bersih RM300 je untuk beli barang dapur. Sebab memang gaji saya memang dah kelaut dah kan. So alhamdulillah, dapat duit sewa, tolak, dapatlah bersih RM300. And then saya pun tak terfikir daripada bisnes kereta sewa tu saya boleh jadi jutawan. Saya boleh berhenti kerja jadi jutawan. Kan. So you all, sebenarnya masa saya nak mula bisnes kereta sewa tu pun sebenarnya saya takut, saya tak yakin. Sebab apa? Saya rasa bisnes ni risiko, bisnes ni satu benda yang tak secure, benda yang susah kan. Tapi saya tak ada pilihan, saya terpaksa start. Kalau saya tak start, memang mungkin saya dah bercerai-berai dengan bini saya, bergaduh pasal duit. Okay, so you all pun bila ada masalah kewangan, pada saya tak ada cara lain, you kena tambah pendapatan. Tak kisahlah meniaga ke apa semua. Dan paling senang adalah kita kena meniaga kan. Saya buat bisnes tu, saya buat part time lah. Saya masih bekerja. Kereta sewa ni dia tak susah lah. Kita beli kereta, kita letak kereta tu dekat macam saya letak dekat hostel. Lepas tu student lah, saya ada sistem lah. Saya tak payah jumpa student saya apa semua. Dia orang mesej saya, masa tu pakai SMS, dia mesej saya nak sewa kereta. Saya ada lah letak kunci tu dekat mana-mana. Dia orang ambil kunci tu, dia orang sewa. Lepas tu balik tu dia orang letak duit. Lepas tu macam lunch hour, saya pergi lah ambil duit. Lepas tu petang tu ada lagi student sambung sewa kan. Balik kerja saya kutip duit lah. Dia jadi macam business vending machine lah. Lepas tu business tu okey, saya minta student, saya bayar upah lah student untuk tolong uruskan business tu. So daripada bisnes kereta sewa tu, asalnya saya nak RM300 je sebulan.
bisnes tu berkembang. Lepas tu ada orang letak kereta kat saya kan. Saya pun ambil kereta kawan-kawan semua. So sebulan saya dapat saya punya untung lah daripada bisnes kereta sewa tu lebih kurang 2,000 sebulan. Kan, 2,000 sebulan. Alright. So dipendekkan cerita, 2011 saya berhenti kerja dan saya memang betul-betul buat bisnes kereta sewa lah. Kereta sewa, dan masa tu saya start tambah kereta. 2012 saya capai 1 juta pertama. 2012 saya start bisnes kereta sewa 2006. Masa tu 2 biji kereta. Lepas tu bisnes tu berkembang. 2011 saya berhenti kerja. 2012 saya capai 1 juta pertama. Okey, 2013 sale naik jadi 1.7 juta. 2014 naik jadi 4 juta. 2015 naik jadi 5 juta. So memang seronok lah. Bisnes saya memang buat duit. Sebulan saya punya profit dalam 30,000, 40,000. Memang best lah kan. Alhamdulillah kan. Saya boleh beli rumah, saya boleh settlekan hutang semua kan. Tapi 2015 bermulalah kejatuhan saya lah. Alright. Alright. Okay, Poor JD. Siapa ni? Dulu fahaman saya kalau tengah belajar tak boleh bisnes. Tapi sekarang tak lagi, belajar akademik, explore bisnes. Betul, sekarang ni boleh. Budak-budak sekarang ni ada yang belum habis belajar jutawan dah. Saya ada kawan, masa saya kenal dia tu, umur 18 dah jutawan dah. Jual tudung, laki pula tu. Kawan saya kan, Ashraf nama dia. Mak dia jual tudung, dia tolong mak dia. Dia jadi ejen produk mak dia kan. Masa belajar, umur 18 dah jutawan dah. Lelaki jual tudung perempuan. Kan, kalau ada ilmu boleh buat. Masalahnya kita ni pergi belajar benda ilmu yang tak boleh pakai kan. Ilmu sampah. Memang hasil pun sampah lah juga. Abang dah seminggu saya tak boleh jalan kaki, patah. Kalau okey, saya dah kayuh basikal hari Sabtu ni. Patah kenapa? Aksiden ke apa? Kan? Sabar-sabarlah. Okey, so sambil-sambil berehat tu boleh lah berniaga, join saya. Sebab bisnes saya ni boleh kau baring pun boleh, kau tidur pun boleh. Kan? Alright. Cemburu tengok. So sambil-sambil you baring tu, rehat-rehat tu kan, you masuklah kelas, belajar, tengok video kan. Kalau you 3 bulan tak boleh jalan, janganlah melopong je. Belajar, masuk kelas. Saya pun semalam saya tengok video belajar pasal TikTok. Video tu 3 jam. Kan? Belajar. Betul nak sebut ilmu sampah takut, tapi kuatir. Memang akan ada orang marah, memang akan ada orang merayan kan. Tapi realitinya itulah. Tapi saya memang kat luar saya tak cakap lah kan. Takut ada orang terasa kan. Alright, lepas tu saya berhenti 2015 zaman kejatuhan saya lah. Zaman kejatuhan saya. Ada tak nak dengar cerita macam mana saya boleh jatuh? Kan? Cuba komen sikit. Seronok-seronok lah. Sebulan saya buat bisnes sewa, sebulan 30,000, 40,000 lah. Net profit kan. Tiba-tiba boleh jatuh melingkup pula kan. Apa bisnes bang? Sekarang ni saya jual ejen produk. Saya jual produk ni. Saya duta produk partner. Betul tu. Betul tuan cakap orang lain buat duit, orang kita buat alasan. Nak jangan nangis, nampak kesat air mata tu. Tak ada, saya belum nangis lagi lah. Alright, so saya cerita kejatuhan ni bukannya saya nak salahkan siapa-siapa. Salah diri saya lah, sebab apa, mungkin saya tak ada ilmu apa semua kan. Tapi itu yang berlaku. Alright, kalau you ingat tahun 2015, masa tu kerajaan menguatkuasakan GST lah, GST kan. So GST ni sebenarnya bagus untuk rakyat. Sebab apa? Kita berniaga, kita kena bagi 6% tu kepada kerajaan, dan kerajaan gunakan duit tu untuk bagi duit dekat rakyat lah kan. Tetapi saya tak sedar bila GST tu dia bukannya setakat 6% tau. Untuk manage GST tu kira kos dia sangat tinggi. Macam saya sebelum GST, bisnes saya very simple. Orang nak sewa kereta, bagi duit, kita keluar resit,
dah. Lepas tu kita kira lah berapa kita punya jualan untuk setahun tu, and then kita kira berapa kita punya cost, berapa kita punya profit, kita bayar cukai. Very simple. Tak payah ada sistem canggih, tak perlu ada pekerja yang ramai. Very simple. Alright. Tapi bila GST je, macam saya tahun 2015 tu, saya dah ada banyak cawangan tau. Saya ada banyak lisensi lah. Dia macam franchise kan. So bila GST tu, dia tak boleh macam tu. Duit tu customer bayar, tak kisahlah cash ke, transfer ke, check ke, kad kredit ke, duit tu mesti masuk dalam account company dulu. Lepas tu kita kena keluar tax invoice. Tax invoice, and then kita kena tulis lah dekat situ berapa sewa, berapa GST. So 6% kena bayar dekat kerajaan lah, dekat custom kan. So balance tu kita punya. Lepas tu balance tu macam duit tu bukannya duit saya seorang tau, duit ramai orang. Sebab saya ada banyak lisensi masa tu. So lisensi saya, kalau dia nak dapatkan duit tu, dia kena submit claim lah. Semua kena ada sistem lah. Kena submit claim. Lepas tu saya punya finance kena check claim dia. Lepas tu kena tolak segala mak nenek apa semua. And then barulah release. So lisensi saya ni kebanyakannya sama macam saya, orang susah, orang miskin. Dia orang buat bisnes kereta sewa sebab apa? Ada masalah kewangan kan. So, memang majoriti adalah orang susah. So bila GST tu, biasa dulu sebelum GST, duit tu cepat. Orang nak sewa kereta, datang jumpa dia orang, bayar cash, dapat duit. On the spot dapat duit. Kadang-kadang seminggu lagi dia orang dah dapat duit. Tapi bila GST, duit tu dia hanya akan dapat mungkin seminggu, mungkin 10 hari. Sebab apa? Nak proses benda tu. Kan? So, okay, tu yang pertama lah. Okay, untuk manage benda tu, kita kena pakai sistem kan. So sistem tu saja saya kena bayar setahun 12,000 kan. Buta-buta je aku kena bayar 12,000. Yang kena bayar tu kita tau, bukannya government bayar. Kalau kita tak guna sistem tu, kita kena denda. Memang kena denda. Denda tu dia lagi tinggi daripada GST kan. So semua orang takut lah, takut kena denda kan. Okay, sistem tu saja setahun kena bayar 12,000. Kenapa mahal? Sebab apa? Saya ada banyak cawangan lah. Okay, lepas tu nak manage sistem tu, dia tak boleh seorang. Saya mula-mula yang handle bahagian kewangan ni isteri saya. Lepas tu isteri saya hari-hari menangis kan. Sebab kerja tu terlalu banyak documentation nak kena prepare. So ambil lagi seorang pekerja, bantu dia. Pekerja tu pun sama, menangis, terlalu banyak kerja. So saya terpaksa ambil 4 orang pekerja untuk manage account saja. So dekat situ untuk bayar gaji pekerja, dulu isteri saya seorang je handle. Tapi bila GST, saya kena ada 4 orang pekerja. So untuk gaji pekerja tu RM6,000 sebulan. RM6,000 kali dengan 12 bulan, RM72,000. RM72,000 campur dengan sistem tu 12,000, RM84,000. Kan. So dekat situ saya punya overhead tu dah bertambah. Setahun dah RM80,000. Dulu kosong, zero. Sekarang ni dah bertambah. Just nak manage GST saja. Kan. Inilah. Lepas tu bila dah ada pekerja, dulu saya bukannya ada pekerja pun. Yang kerja dengan saya isteri saya, adik ipar saya, kawan-kawan saya kan. So kita just bagi basic. Lepas tu dia orang pun ada kereta dekat company saya kan. Tapi bila saya dah ada staff yang bahagian account tu, kena daftar lah. Kena daftar KWSP kan. Bila kita daftar je KWSP, of course lah semua pekerja kena register kak. Lepas tu tuan-tuan, saya boleh dikatakan setiap hari saya pegawai KWSP call, minta payment sebab kita bayar, cuma kita nak susun payment apa semua, nak memang selalu terlewat bayar lah kan. Sebab apa? Kita punya duit pun dah tercekik lah. So yang pegawai KWSP hari-hari call, hari-hari WhatsApp kan, tanya mana duit ni, kenapa you tak bayar lagi, kalau you tak bayar nanti kita nak kenakan penalti, nanti kita nak bawa you ke mahkamah. Kan. So saya cakap tuan, saya punya bisnes ni teruk tuan. So boleh tak bagi masa? Tak boleh. You kena bayar dekat kita. You kena bayar. Biarlah pekerja you tu mati ke buluh, jangan bayar gaji, janji you bayar kita. Tu KWSP punya perangai. Wish kita gila kan. Dia macam tu. Biar pekerja tu jangan bayar gaji. Biar dia orang mati ke buluh. Janji saya kena bayar dekat KWSP every month. Kalau tak, saya nak kena penalti, nak bawa ke mahkamah. Bengong gila. So kalau you bukan majikan, mungkin you tak pernah rasa lah. Tapi kalau you pernah berniaga, you ada pekerja, mungkin you rasa, itu saya memang macam nak gila. Pegawai KWSP kan, dia tak peduli.
Dia tak peduli pekerja kita ada duit ke, nak makan ke, kita boleh bayar gaji ke, tak peduli. Janji tiap-tiap bulan kita boleh kena bayar kat dia. Kan. Itulah, saya tak ada ilmu tau. Tak ada ilmu pasal tu. So dekat situlah saya kenapa dekat sekolah tak diajar benda ni? Tak diajar tentang human resource kan. Tak diajar pasal marketing apa semua, tak ada. So kita kena belajar sendiri. Apa so memang stres lah. Siapa kat sini majikan? Kaedah usul kalau nak duit kita semua nak cepat kan. So ada seorang penulis ni, dia cakap bukan saya cakap tau, ni penulis ni, saya suka baca buku dia. Penulis ni daripada Amerika. So undang-undang mereka dengan kita lebih kurang sama je. Dia kata dalam dunia ni ada dua jenis perompak. Dalam dunia ni ada dua jenis perompak. Satu perompak yang tak ada lesen. Perompak yang tak ada lesen tu yang biasa-biasa kan, yang pergi merompak apa semua. Satu lagi perompak berlesen. So perompak yang berlesen ni yang bahaya. Perompak berlesen ni yang bahaya. You faham-faham je lah perompak berlesen ni. Kan? You tahu tak siapa perompak berlesen? Saya tak nak cakap lah. Tapi bukan saya cakap tau, penulis buku tu cakap dalam dunia ni ada dua jenis perompak. Perompak yang paling bahaya adalah perompak berlesen. Dia kebas duit kita, memang kita pun tak boleh nak buat apa. Memang kita terdiam je. Kan? Kan? Ada tak siapa tahu? Siapa tahu perompak berlesen? Kan? Memang kalau dia datang nak rompak kita, memang kita tak boleh buat apa. Kau lawan pun memang tak boleh buat apa. Memang kau serah je, bagi je. Itulah perompak berlesen. Tapi bukannya salah orang tu tau. So sistem tu. Kan? Kan? So kita, dan benda ni tak diajar. Orang kaya dia tahu lah. Orang biasa ni memang kena lah, atas bawah kiri kanan. Saya memang kena macam-macam. Dengan customnya, dengan KWSP-nya, dengan LHDN-nya apa semua. So aku ni meniaga dah lah untung kecil. Lepas tu nak kena bayar segala mak nenek apa semua kan. So dekat situ saya masa lepas GST tu, saya nak ambil gaji saya sendiri 5,000 pun tak boleh tuan-tuan. Memang duit dah tak ada lah. Saya kadang-kadang saya terpaksa guna saving saya untuk survive. Sebab apa? Duit tu bayar sistem, bayar gaji pekerja, bayar KWSP, bayar penalti, bayar denda ni kan. Memang saya nak ambil gaji 5,000 pun dah tak boleh lah. Dulu sebelum GST 30,000, 40,000 selamba je kan. Memang boleh buat duit, boleh nampak duit. Tapi lepas GST tak nampak duit dah. Celaka betul. Betul. Memang tapi tak apalah, saya usaha juga bayar. Sebab kita rakyat kan, kok mana macam mana kita kena follow lah kan. Saya usaha bayar walaupun saya struggle apa semua. Lepas tu datang masa GST tuan-tuan, masa GST tu, ini memang bala paling kira antara yang terbesar. Bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi. Sebab apa? Saya buat macam franchise tau. Franchise ni saya tak dia macam lisensi lah. So saya punya siapa-siapa yang nak buat bisnes sewa, dia boleh join company saya. So saya just ambil 2.5% daripada dia punya sale. So sebab apa? Dia guna saya punya brand kan. Bila GST diperkenalkan, saya punya lisensi tu majoritinya lari keluar. Tak nak duduk bawah saya. Sebab apa? Buat apa duduk bawah company saya kan? Tak pasal-pasal dia nak kena bayar GST, tak pasal-pasal nak tunggu payment lambat apa semua kan. So baik dia keluar buat sendiri. So dekat situlah bermulanya keruntuhan bisnes saya. Saya dah ajar dia orang ni, dah pandai buat bisnes sewa. Lepas tu bila dia orang pandai, dia orang keluar, dia orang buat company dia sendiri. So saya dah membina pesaing saya sendiri. Bodoh betul. Kan? Memang bengong betul. Tapi benda ni kalau kita cerita memang tak ada siapa pun peduli kan. Tak ada siapa pun peduli. Itulah yang berlaku. Saya punya lisensi, cawangan saya runtuh satu demi satu. Sebab apa? Baik buat apa dia nak duduk bawah company saya. Pening kepala nak bayar GST, lepas tu nak tunggu payment lambat apa semua kan. Baik dia orang keluar buat sendiri. Tak bayar GST kan. So saya, income saya, salah satu income tu daripada royalty kan. Bila dah tak ada royalty, dah aku nak kena bayar segala mak nenek tu semua. Dah jadi tersontot lah. Okey, tu satu lah. Tapi tak apa, saya usaha juga. Saya cuba fight. Saya ni fighter kan. Fight juga. Okey, lepas tu datang lagi masalah tuan-tuan.
datang lagi masalah. Nak tahu apa masalah dia? Nak tahu apa masalah dia? Ini memang babi betul masalah. Memang celaka betul. Sorry lah saya mencarut kan. Tapi saya cerita ni supaya kita rakyat Marhin ni tak adalah terkena lagi kan. Saya cerita ni sebab saya dah terkena. Kan? So macam kita saya buat syarikat Senang Berhad, memang kita kena hantar audit kan, tax profit and loss, kita kena bayar cukai lah. So saya pun cuba submit, tapi memang kita selalu lewat. Sebab apa? Saya pun pekerja pun saya pun tak ada ilmu pasal cukai apa semua kan. So memang benda tu kita belajar along the process. And then kita hantar macam profit and loss tu, audit tu lewat untuk tahun 2015. Yang sebelum-sebelum tu LSDN dia okey je kan? Walaupun kita hantar lewat, kita kena bayar penalti, dia tak okey. Tapi masuk tahun 2015, masa tu saya punya sale 5 juta. Tiba-tiba LSDN dia tak puas hati saya punya sale. Sebab apa? Kita report tu, kita punya profit tak banyak. Lepas tu LSDN dia datang nak buat audit. Dia audit apa semua. Lepas tu dia check. Saya punya profit masa tu dalam tak sampai 50,000. Sebab apa? Kita nak kena bayar segala mak nenek tu. Profit kita tak sampai 50,000. Lepas tu kalau kena cukai pun dengan penalti pun tak adalah banyak. Tapi LSDN dia tak puas hati. Dia charge saya penalti dengan cukai 230,000. Habis betul. 230,000 untuk tahun 2015. Ni zaman-zaman bosku ni. Kan? Sekarang saya masih saya kan, siapa kat sini yang pernah kena LSDN? Memang celaka betul. Sorry lah saya mencarut kan. Memang ya Allah tu, memang inilah perompak-perompak belesin ni. Kan, siapa kat sini yang pernah kena? Saya rasa ramai kena ni. Kan? And then you all tak cakap. Saya pernah kena kan. Kan ramai kena ni, tapi you all malu nak cakap kan. Malu nak cakap. Banyak yang kena ni. Kan? Tapi segan nak cakap. Sebab apa? Saya pernah kena dengan perisau tu kan. Saya pernah kena juga walaupun makan gaji. Sampai surat. Mana okey cukai SST ke GST? SST okey lah sikit lah. GST memang celaka gila. JTT ada, alright. Tapi saya tak salahkan government ke, tak salahkan siapa-siapa, salah diri saya lah. Sebab tu saya pun tak pandai kan, tak ada ilmu. So kita belajar pada kesilapan. Tapi itulah yang berlaku. Lepas tu saya pun kena penalti dengan cukai 230,000. Ya Allah kata, 230,000 tu boleh beli rumah sebiji tau. Aku ni dah lah nak ambil gaji 5,000 pun dah tak boleh. Ini tiba-tiba nak kena bayar penalti 230,000. So saya pun cubalah buat merayu kan, buat rayuan. Okay, so saya pun merayu lah, nak minta kurang lah konon-kononnya kan. Nak tahu apa jadi? Lepas saya merayu tu. Tapi saya tak adalah tinggi macam tu kan. Gaji 2,000 siap panggil surat mahkamah tahu semua. Gila. Ini kita punya politik ni memang, politik Malaysia ni memang hancur lah. Memang ya Allah kata, dia orang ni buat apa dah kan, tekan rakyat macam ni kan. Tapi benda tu faktor luar, kita tak boleh nak kontrol kan. Kita duk meroyan marah apa semua, no point kan. Perdana Menteri dah tukar beberapa kali dah kan, benda sama je kan. So kita kontrol diri kita je lah. Kita kontrol diri kita je kan. Kan, tengok ramai tu. Okay, so saya merayu. Penalti tu asalnya 230,000, naik jadi 270,000. Babi betul. Celaka betul. Bengong lah. Sorry saya mencarut lah. Memang saya marah betul lah. Asalnya penalti tu 230,000. Lepas tu saya merayu, penalti tu naik jadi 270,000. Ya Allah kata, apa punya bahala ni. Kan, betul. Bengong betul. Memang saya memang tak halalkan lah pegawai LSDN tu. Memang celaka. Memang saya tak halalkan. Memang ya Allah, memang naya betul lah, naya. Kita dah struggle apa semua, cari duit, berniaga apa semua, senang-senang je dia rompak kita kan. Lepas tu dia siap keluar surat, memang kena bayar. Dan saya kena boleh bayar ansur lah 36 bulan. Sebulan saya kena bayar 7,500 every month dekat LSDN. Penalty tu, kalau tak mungkin dia akan blacklist saya dan saya mungkin bankrupt. Ya Allah, memang celaka betul. Memang celaka betul.
Itulah power 4 berlesen. Kan? Kan saya okey, so tak apalah, saya bayar je, bayar. Nak buat macam mana, kita rakyat biasa, kita bayar je lah, kan. Saya nak ambil gaji saya sendiri 5,000 pun dah tak boleh, tuan-tuan. Tiba-tiba sekarang ni kena bayar 7,500 tiap-tiap bulan dekat LHDN. Bengong betul. Lepas tu, tapi itulah, mungkin Tuhan nak tunjuk. Saya tak macam mana, saya call saya punya kawan lah. Saya call kawan saya. Kawan saya ni Cina tau. Lepas tu dia pun berniaga sama macam saya buat kereta sewa. Saya call je, nama dia Jimmy. Jimmy, aku kena dengan LHDN lah, Jimmy. Aku rasa nak give up. Susah aku. Memang sebulan 7,500 banyak tu, Jimmy. Berapa biji kereta aku boleh bayar kan. Lepas tu rupa-rupanya si Jimmy ni pun pernah kena juga. Jimmy pun kena. Aku pun kena juga, dia kata. Dia kena tu sampai dia kena tutup company tu. Kan? Lepas tu dia kata, lepas tu dia ada orang ajar dia lah macam mana nak manage benda tu kan. Sebab ada benda yang LHDN ni terlepas pandang. Dan kebetulan masa tu pula, saya tahun 2015 saya baru dapat lesen daripada Kementerian Pelancongan. Saya baru dapat lesen kereta sewa. So dekat situ kementerian dah keluarkan perkeliling mana-mana syarikat yang dapat lesen dikecualikan cukai selama 2 tahun. So saya dapat lesen 2015, bulan 8 2015. So sepatutnya saya dikecualikan cukai lah. Lepas tu saya pula kena cukai dengan penalti 2015. So dekat situ kalau nak ikutkan law, saya sebenarnya 2 tahun tu saya tak perlu bayar cukai. Lepas tu saya dapat benda tu, saya pun pergi inform lah dekat saya punya company secretary, dekat auditor apa semua kan. Lepas tu dia orang semua terkejut. Inform dekat LHDN, semua terkejut. Semua tu rupanya dia orang terlepas pandang. Kan. Tapi saya dah bayar dah yang penalti tu 6 bulan. 7,500 kali 6 bulan. Lepas tu senyap semua, tuan-tuan. Senyap semua. Nak minta duit balik pun tak boleh. Bengong betul. Memang senyap sampai sekarang. Sekarang memang saya tak bayar. Sebab apa? Dia orang dah terkantui. Cerita. Saya ni bukannya selebriti. Saya ni orang biasa je. Sebab mungkin ada yang tak tahu lagi kan. Alright. Okay, lepas tu tahun 2020 kena COVID. Lepas tu bisnes memang terus zero terus. Lepas tu saya terus melingkuk kan. Aku dah struggle daripada 2015, dah struggle, kena lagi COVID. Memang bisnes saya terus COVID terus ya. Terus ditidur kan. Kan? Itulah antara ujian yang saya hadapi. Saya sebenarnya bila kena COVID tu, bisnes saya hancur. Pekerja saya berhenti kerja. Saya tak ada income. Saving pun makin habis. Lepas tu saya pula kena saman sebab apa, tak boleh bayar hutang apa semua kan. Masa tahun ni masa masuk tahun baru tu, saya macam nak gila, tuan-tuan. Macam nak gila. You bayangkan you dah umur 40. Tiba-tiba bisnes you tu memang collapse. Pekerja you berhenti kerja. Saving you dah nak habis. Lepas tu you kena saman lagi. Kena saman dengan orang. Tak boleh bayar hutang. Lepas tu dengan segala mak nenek apa semua kan. You rasa apa? So total saya punya hutang apa semua tu dekat 500,000. You rasa apa? You rasa apa kan? 500,000. You tak ada income ni nak bayar. Bisnes yang you bina hancur kan. You tak ada income kan. Macam mana you nak bagi duit anak bini you? Saving you dah nak habis sebab duk bayar segala penalti segala mak nenek tu. Kan? Kan. So kalau you jadi saya, you jadi apa? You buat apa? Kalau you jadi saya, kan? Kalau you jadi saya, kan? Langsung tak ada income, kan? Lepas tu kena saman pula. Dekat situlah banyak orang start bunuh diri. Kan masa awal-awal tahun tu, kan banyak masa kes COVID tengah banyak kan. Banyak peniaga-peniaga, usahawan-usahawan bunuh diri. Sebab memang pressure, tuan-tuan. Memang pressure. So saya masa tu macam nak gila lah. Saya rasa, ya Allah, kenapa aku diuji macam ni? Kenapa kau buat aku macam ni? Kenapa kau nanya aku macam ni kan? Aku tak buat salah ke siapa-siapa, aku tak nanya siapa-siapa. Aku just berniaga, aku nak bantu orang apa semua. Kenapa jadi macam ni? Kenapa aku diuji macam ni? So saya macam menyalahkan Tuhan lah kan. Macam nak gila lah masa tu, tuan-tuan.
Alright. Kalau saya jadi duduk dekat Tanjung Rambutan kot kan, saya betul-betul macam lagi. Saya rasa nak marah, saya rasa nak menjerit. Saya rasa kenapa jadi macam ni? Kenapa, apa salah saya? Apa dosa saya? Kan? So saya macam nak salahkan Tuhan lah. Sampai ke that level, macam nak hilang iman lah. Macam-macam kan. Bayangkan kita dah bina benda tu dah lama, tiba-tiba hancur berkecai macam tu saja tuan-tuan. Dan saya jatuh tu bukannya sebab saya tak pandai berniaga ke apa. Saya jatuh tu banyak perompak-perompak ni yang kebas duit. Dan saya cerita ni, saya nak you inspired dengan saya punya story, supaya kadang-kadang you rasa you masalah tau, sebenarnya ada orang lain lagi yang lebih hebat dia punya ujian. Saya rasa saya punya ujian tu dah hebat, tapi sebenarnya ada lagi orang yang diuji lagi hebat. Kan? Tapi macam mana orang tu fight back, macam mana orang tu bangkit balik, itu yang penting. Saya cerita ni supaya you Tuan Wahid 500,000 kot kan. Aku ni baru 50,000 dah goyang kan. So bila kita diuji dengan hebat ni, maknanya Tuhan nak bagi lebih lagi. Kan? Alright, so saya cerita ni memang saya selalu cerita ulang-ulang. Sebab apa? Saya ni bukan selebriti, saya bukan orang ni. So mungkin ramai lagi tak tahu, yang dah pernah dengar, I'm sorry. Just saya nak bagi inspirasi kat you all. Saya ni anak orang miskin, anak penolong Felda, orang biasa saja. Dan saya bangkit, saya nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Saya nak bantu orang. Saya tahu susahnya hidup miskin. Kan? Right. So sebenarnya boleh bangkit. Dan saya nak cerita balik macam mana saya bangkit. Dan Alhamdulillah saya bangkit dengan cepat. Sekarang ni saya join company SKV. Saya baru join baru 10 bulan. Dan saya punya jualan 2.8 juta. Saya from zero, saya join this company. Company ni dia punya sistem very good, very powerful. 10 bulan saya join, saya punya jualan 2.8 juta dan saya punya profit 200,000 lebih. Sebulan saya punya purata lah 20,000. Daripada zero, daripada melingkup, tak ada income, sekarang ni saya punya income lah purata 20,000. Dan saya target saya nak capai macam saya punya leader, sebulan 250,000. Kan? Ada tak sesiapa yang nak saya bantu? Yang saya nak saya tunjuk jalan macam mana you nak keluar daripada kepompong kemiskinan. Saya nak bantu orang miskin. Saya nak bantu orang-orang yang sama macam saya, yang nak keluar. Tapi you jangan bagi alasan lah. You jangan susah lah, ni lah, tak reti lah. Saya tak suka. Kalau you bagi alasan tu memang saya tampar. Saya tampar kan. Jangan manja. Hidup ni keras kan. Kita kena henyak. Biarlah kita diuji, tapi kita langgar je kan. Kan? Ada tak? Kalau siapa-siapa yang nak saya bantu, nak join saya, WhatsApp saya, klik dekat bio WhatsApp saya sekarang. Dan untuk join saya, modal dia rendah tuan-tuan. Dulu nak join company ni modal 20,000. Sekarang ni nak join company ni modal, kalau you duduk dekat Semenanjung, RM65.40, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura 81. Produk dia sangat bagus, ada lesen, ada KKM, ada JAKIM, semua ada. You tak payah risau. Okey, dia punya duta dia partner. Ni salah satu produk dia. Tapi you nak join saya, you jangan manja. You jangan bagi alasan, you jangan kurang ajar. You nak belajar. Saya nak orang yang nak ubah hidup dia. Kan? Kalau saya marah, saya tengking, saya maki, you terima je lah. Boleh tak? Janganlah saya marah sikit dah hati tisu. Saya tak nak orang hati tisu. Saya nak orang yang keras, orang yang nak fight, orang yang nak ubah hidup dia. Saya jual suplemen. Alright. Kalau you nak join, kalau saya tegur, jangan hati tisu lah. Ini banyak orang nak join, nak kaya, nak berjaya. Tegur sikit, dah mengajuk kan. Tak boleh. You kena keras. You kena fight. Sebab hidup ni keras. Kan? Takutlah. Tak adalah saya. Tapi kalau saya maki memang kau-kau kan. Sebab apa? You nak saya cakap elok-elok. Gini. Ke you nak saya tegur you. You nak yang mana? Orang yang tegur you dengan ikhlas, nak you berjaya, ataupun cakap baik-baik je kan. Apa jadi kat you, lantak you. You nak yang mana? You nak guru yang mana? You nak mentor yang mana? Yang boleh tegur you
Yang alright, ada orang kau pula. Okey, you nak mana? Cikgu yang lembut-lembut ataupun cikgu yang keras, yang boleh tegur you, jujur? Okey, sekarang ni macam ni lah LSDN semua. So sekarang ni kita tak payah nak sorok LSDN. Tak payah nak sorok. Sebab apa? Kau mana pun kau sorok ke, kau betul ke tak betul ke, sama je. So kita declare je. Kita declare je. Tapi kita bayar cukai, jangan bayar bodoh je. Sebab apa? Kalau you bayar cukai kan, let's say lah you punya income tu sebulan 20,000 kan, 20,000. So setahun 240,000. Mungkin you kena cukai maybe 30%, 30%. Bayar 240,000 kali dengan 30%. Berapa? 60,000 lebih kan? Kat 70,000 lah. Betul tak? 70,000. Tak apa, bayar. Tapi you bayar jangan bayar bodoh. Bayar, you pergi bank. Bank akan bagi you loan 40 kali ganda daripada apa yang you, apa income you tu. Kalau income you tu 20,000, bank akan bagi you loan 40 kali ganda. Cuba kira 20,000 kali dengan 40. Berapa? Kan? Macam mana nak cari prospek? Okey, saya share sikit. Saya jawab soalan ni. Saya jawab soalan. Macam mana nak cari customer, macam mana nak. Saya share apa yang saya buat. Ada tak nak tahu macam mana saya boleh buat jualan 800,000 sebulan dan saya punya profit 60,000. Sekejapan je saya buat. Kan? Ada tak nak tahu? Boleh tengking, boleh. Saya sebenarnya lembut-lembut je. Saya tak adalah ni. Nah, saya dengan mentor saya pun selamba. Mentor saya cakap saya bodoh kan. Okey, dah. Video saya okey ke? Okey. So sebenarnya bila you join mana-mana company, bila you jadi agent, you kena buang mentality salesman. You jangan jadi salesman. Sebab apa? Tak ada orang nak berjumpa dengan salesman. Kalau saya pergi pasar raya kan, pergi pasar raya shopping mall kan, dekat dalam tu ada salesman, dia datang nak jual kad kredit lah, nak jual segala mana ni kan. Apa yang saya buat? Saya lari, saya belah. Saya memang tak nak. Saya tak nak berurus niaga dengan salesman. Saya tak nak. So you join mana-mana company, you jangan jadi salesman, kan? So you join mana-mana company, niat you adalah untuk bantu selesaikan masalah orang. Macam mana? Okey, macam mana? Okey, so saya join company ni, SKV ni. First kali saya guna produk. Okey, so SKV ni dia ada produk untuk kuruskan badan, untuk kencing manis, untuk kulit, untuk asma, untuk eczema. Dia ada few produk, banyak produk yang boleh settlekan macam-macam penyakit. Cuma saya ada masalah berat badan. Saya dulu gemuk, berat saya 81. So sebelum saya promote produk tu, saya guna dulu. Saya guna, produk ni bagus lah. Boleh. Dulu saya 81. Bila saya minum produk, saya turun 10 kilo dalam masa 2 bulan. Produk ni boleh selesaikan masalah saya, masalah berat badan. So dekat luar sana mesti ramai yang ada masalah berat badan, masalah gemuk. And then gemuk tu bukannya setakat gemuk. Saya dulu bila saya punya berat badan tu naik, saya malu tau. Saya malu, perut saya buncit. Lepas tu nak pakai baju nampak perut buncit. Lepas tu saya rasa macam bila saya jalan macam mesti orang ingat saya ni kuat makan. Mesti orang ingat saya ni pemalas. Bila you gemuk, perut you besar, orang tak cakap pun, tapi you sendiri yang rasa dia ni mesti kuat makan ni. Ni mesti malas kerja ni. So itu. So emosi. So dekat sini ada tak sesiapa yang ada masalah berat badan? Ada tak kat sini sesiapa yang gemuk? Yang nak turunkan berat badan? Kan? Saya ada produk yang boleh bantu. Sebab apa, sebelum ni saya dah guna macam-macam produk, tak berkesan. Tapi bila saya guna produk SKV, alhamdulillah 2 bulan saya turun 10 kilo. Dan sekarang ni saya boleh berjalan. Saya berjalan tadi daripada pukul 7 lebih, 7.10 jalan. Dah sejam lebih saya bercakap. Saya punya stamina okey. Dulu saya pancit 15 minit saya jalan dah pancit dah. Ada tak sesiapa kat sini yang ada masalah berat badan? Dekat Malaysia ni ada 33 juta orang. 50% memang gemuk. Kan? 50% memang ada masalah berat badan.
Punya banyak tu berapa juta orang. So ada tak yang nak saya bantu? You minum produk ni, InsyaAllah berat badan you tu akan jadi normal balik. Berat badan, ada produk untuk naikkan berat badan. Berat badan kalau nak naikkan ni, you minum ni lah. Yang ni baja lah, baja kan. Baja. Alright. And then dekat sini, you dekat rumah you masih ada gula. Siapa kat sini yang masih ada gula putih? Ataupun you masih beli gula putih dekat sini? Ada tak sesiapa yang masih lagi ambil gula putih? Bancuh teh ke, bancuh kopi ke, masih guna gula putih? Ada tak? Kalau you masih dekat rumah you tu masih ada gula putih, masih ada you masih guna, sebenarnya you sedang makan racun. Gula putih tu adalah racun. Dia adalah makanan kanser. Kalau you duk ambil gula putih, silap akhir bulan nanti you pun kena kanser. Sebab apa? Memang gula putih ni sudah dibuktikan dia adalah punca kanser. Kan? So saya kat rumah saya memang dah buang dah gula putih. Saya tak pakai. Saya guna satu produk daripada SKV ni, Zero. Ni produk dia. Saya guna stevia, tapi yang stevia ni special lah. Yang ni you makan ni, you guna ni, you buat minum teh ke kopi ke kan, memang dia akan bakar lemak you. So kalau you suami, you ibu, you masih lagi pergi pasar raya beli gula, you sedang bagi racun dekat family you. Kan? Sama, gula putih buat kuih sama. Gula putih tu racun. Gula putih tu lah punca kanser. You WhatsApp saya. Dan nampak tak, saya tak jual produk. Saya nak bantu selesaikan masalah orang. Saya cerita pasal saya ada gemuk dan saya guna produk, saya turun berat badan. Tu nanti orang PM, dah tanya berapa harga kan. So kita niatkan nak bantu selesaikan masalah orang. Kan? Saya nak cerita isi saya umur 40 kena stroke. Isi saya umur 40 kena stroke tahun 2019. Dia kena stroke. Muda lagi dah kena stroke. Isi saya bukan ada kencing manis. Kan? Silap-silap isi saya pun dah lumpur, tapi alhamdulillah dah okey dah. Kan? Okey, isi saya ni dia ada masalah. Dia masalah tak cukup darah, HB low. So bila dia datang period, dia akan hilang darah dan darah dia akan tak cukup. Dan benda ni bukannya ni, dia daripada zaman anak dara dia lagi, tapi makin usia dia meningkat makin teruk dia punya condition. Kalau jumpa doktor, sama ada doktor masukkan darah ataupun masuk iodine lah apa kan, ataupun bagi pil macam zinc lah. Tapi kalau dia ambil ubat tu, memang dia tak boleh berak, sembelit. Lepas tu dia bila masuk darah dia sakit apa semua. So dia tak suka benda tu. And then sampai satu tahap macam dia punya darah tu makin turun, makin drop sampailah dia kena stroke. Oksigen tak sampai dia punya otak. And then doktor pun cakap, ini kalau nak settlekan masalah ni kena buat pembedahan buang rahim. So isi saya dah beranak 2 kali. Caesar dah belah perut dia 2 kali. Lepas tu dia dulu dia duk makan ubat senggugut kan, Panadol menstrual tu, sampai usus dia tu rosak, hampir-hampir kena kanser, kena potong. So isi saya dah kena belah perut dia 3 kali dah. And then tiba-tiba doktor nak belah lagi, nak buang rahim. So dia memang trauma, tak nak kan. Tapi kalau tak belah tu, tak buang rahim tu, dia silap-silap mungkin dia kena stroke lagi kan. So saya pun duk carilah apalah ubat yang nak boleh settlekan masalah isi saya. Tak jumpa ubat hospital. And then isi saya memang tak suka ubat hospital kan. And then 2019 dia kena stroke tu. Lepas tu kita orang pun join SKV. Rupa-rupanya SKV dia ada satu produk untuk perempuan. Ni produk dia, Reverse. Isi saya makan ni. Lepas tu dia senggugut dah tak ada lagi. Dulu kalau datang bulan dia makan Panadol menstrual tu sampai 20 biji kan. Itu yang merosakkan dia punya usus tu kan, rosak. Okey. Lepas tu dia makan, dah senggugut, dah settle. Lepas tu dia makan ni, dia minum ni. Dia minum Phytec ni, dia punya darah dia tu dah okey dah. So sebenarnya
Kalau kita jumpa hospital, kat hospital kan, doktor cakap ni kalau you tak cukup darah, buang rahim. Kalau you kena kencing manis, potong kaki. So doktor kat hospital memang macam tu lah kan. Kalau you sakit pun potong kan. Lepas tu kita lah yang nak tanggung. Tapi sebenarnya sebelum kita kena potong tu buat pembedahan, sebenarnya ada penawar dia. Ada cara untuk kita rawat dia. Even macam SKB ni, semua bahan-bahan ni dia gunakan apa yang dalam hadis, dalam ayat Quran. Sebab apa, dalam hadis pun Nabi cakap kalau punca penyakit datang daripada perut kita kan. So kalau you nak sihat, you kena cuci you punya perut, cuci you punya usus. Lepas tu macam dalam Al-Quran pun cakap, saya pun bukannya pandai, saya pun dengar daripada doktor yang bercerita pasal ni. Dia kata dalam Al-Quran pun Tuhan cakap makanlah buah-buahan, makanlah tumbuh-tumbuhan. Masalahnya kita zaman moden ni, kita makan macam-macam. Makan KFC lah, McDonald lah, processing food lah, hot dog lah, segala macam ni. Dan benda tu benda yang tidak sihat. Dan kalau kita duk makan benda yang tidak sihat, dia akan efek lah kepada badan kita. Kena kolesterol lah, jantung lah, buah pinggang lah, apa semua. So kita kena ada suplemen, bahan yang boleh neutralizekan benda tu. Kan? Nak WhatsApp, you klik dekat saya punya bio, you WhatsApp saya. Dekat saya punya bio tu ada link, you WhatsApp saya sekarang. Kan? So memang SKB ni, dia punya bahan-bahan dia tu, suplemen dia tu diperbuat daripada bahan semula jadi. Dia tak ada bahan kimia. So saya dulu gemuk kan, sekarang ni alhamdulillah dah berat badan saya dah normal. Saya boleh berjalan kaki sejam lebih, bercakap. Stamina saya memang power lah, alhamdulillah lah. Umur 40 lah sekarang ni. Saya umur 40. You all kalau umur 40, saya rasa dah pancit lah. Isi saya dulu, saya malu nak cakap ni, saya malu nak cerita. Isi saya dulu, kalau ajak bersama kan, memang dia dah tak ada selera dah. Dia dah tak ada selera dah. Umur 40 dah macam dah nak mati. Kalau perempuan apa, monopause lah. Isi saya kalau nak bersama, dia dah tak ada selera dah. Dah tak ada nafsu dah. Sebab apa, dia dah tak sihat. Tapi bila saya bagi produk SKB kan, isi saya jadi macam anak dara balik. Kan. Mati putih. Isi saya dah jadi. So dia dulu dah segan nak cerita. Kan perempuan ni bila dia makin tua kan, dia kendur sana, dia longgar sana kan. Dia tua kan. Tapi bila saya bagi suplemen ni, saya tengok isi saya macam anak dara balik. Faham je lah perempuan. So you all perempuan lah, you. And then saya share benda ni. Saya rasa dekat luar sana ramai lagi wanita yang ada masalah, yang ada masalah hormon, ada masalah ni apa semua. Itu yang banyak jadi janda tu kan. Kat TikTok kan banyak jadi janda kan. Nampak yang muka cantik kan, tapi semua dah monopause lah. Kan. Kan. So produk saya ni boleh membantu selesaikan masalah orang. So kalau perempuan you ambil ni, laki you tak cari lain. Saya tengok isi saya memang alhamdulillah daripada sakit dah kena stroke, sekarang ni dah macam anak dara balik lah. Okay, so kita kena, kita ni macam Dr. Syed cakap lah, kita ni manusia macam pokok lah. Pokok kita tanam, dia hidup je. Tapi mungkin dia tak subur, mungkin dia mudah kena penyakit kan. Tapi pokok tu bila kita tak letak baja apa semua, dia sihat kan. Dia kalau penyakit datang, dia boleh lawan. Lepas tu dia boleh keluar buah, dia segar kan. So sama je macam kita. Kalau kita hidup tak ada suplemen, kita tak mati. Tapi macam-macam lah penyakit lah tu lah kan. Tapi kita ada suplemen yang sangat bagus. Dan suplemen daripada SKB ni memang very good lah. Saya sendiri pakai, alhamdulillah kesihatan family saya memang dah improve, kewangan pun dah improve semua kan. So saya jarang jatuh sakit. Isi saya pun makin sihat semua. Dulu kalau jumpa doktor, memang doktor nak buang rahim lah. Alright. Hai cakap kat perempuan tu hormat sikit ya. Sorry lawak ya. Saya nak kritikal dengan isu. Minta maaf. Dan tap nak tanya bagaimana dari segi harga, ada kejatuhan harga tak atau peperangan harga contoh di Shopee. Okey, untuk produk ni memang HQ tidak benarkan sesiapa jual dekat Shopee. Kalau ada dia jumpa, dia akan report dekat Shopee dan Shopee akan remove orang tu. Dan customer kita pesan jangan beli kat Shopee sebab apa? Takut fake. HQ memang tidak benarkan ejen pegang barang. So kalau orang nak order dekat ejen, lepas tu HQ terlumpuskan. So kalau customer beli dekat Shopee apa semua tu,
Apa jadi kat dia orang, HQ tak bertanggungjawab. Sebab apa? Hanya HQ saja yang akan hantar barang. So isu Shopee, Lazada tu dah tak ada. Sebab apa? Ejen sendiri pun tidak dibenarkan. Saya nak beli stok banyak-banyak pun tak boleh. Okay. Alright. So produk dia memang boleh bantu. Lelaki boleh bantu, perempuan boleh bantu, budak-budak pun boleh bantu, orang tua. So dekat Malaysia ni, kalau nak cerita pasal kencing manis, berlambak orang kencing manis kan. Kat sini ada tak sesiapa yang kenal kencing manis, ataupun you sendiri ada kencing manis? Orang kencing, tanda-tanda you nak kena kencing manis, satu, berat badan you naik. Lepas tu mata you rabun. Lepas tu perut you buncit kan. Lepas tu kalau lelaki tu, dia tenaga batin dia lemah. Lemah. Orang lelaki ni, tanda-tanda dia nak kena kencing manis, dia punya tenaga batin tu dia lemah. Sebab tu banyak orang jual produk lelaki. Sebenarnya bukannya masalah tu, masalah dia tu dah nak kena kencing manis. Orang kencing manis ni biasa dah mati pucuk lah. Kan? Nak join? Okay. Macam mana nak join? You WhatsApp saya, you klik dekat bio. And then modal untuk join, untuk Semenanjung, modal dia rendah gila. Modal rendah. Dulu you nak jadi ejen company ni, modal RM20,000. Sekarang ni modal dia RM65.40. Untuk Semenanjung, Sabah Sarawak RM72.90, Singapura RM81. So kita boleh jual produk ni dekat Malaysia dengan Singapura, dan coming soon Indonesia, insyaAllah. Sekarang ni HQ tengah manage untuk pergi ke Indonesia. Memang boleh, memang insyaAllah lah. Dan saya dah ada jutawan yang saya dah lahirkan. Untuk tahun ni SKV sudah melahirkan 35 orang jutawan. Muda-muda lagi kan. Memang boleh buat duit. Cuma kena rajin lah. Kena rajin, jangan bagi alasan lah. Kena masuk training. Lepas tu kena tengok video-video. Lepas tu HQ pun bagi training pun semua. You kena tengok. Tengok you belajar daripada orang berjaya. Kalau tak faham boleh tanya saya. Boleh. Kan. Lemah sebab betul. Itu yang banyak lelaki beli produk kuat Padahal dia bukannya masalah produk tu. Bukannya masalah dia nak kena kencing manis. So macam saya, alhamdulillah saya dah guna tu. Saya rasa macam bujang balik lah. Umur 40 steady kan. Biasa lelaki umur 40 mati pucuk lah kan. Kalau yang jenis ada kencing manis, memang mati pucuk lah. So lemah. Betul, yang panel. Saya tunjuk dia punya. Saya tunjuk dia punya. Dia ada billboard dia. Mana favorite. Alamak, saya tak save lah dia punya tu. Sekejap. Panel. Okay. Ni dia punya billboard dia. Nampak tu? Panel. So ni dia punya office lah. Sebenarnya office dekat Kelantan. This is the brand. Setahun 80 juta dia punya jualan. Ni dia punya billboard dekat Kota Baru. Asma, you makan ni. You makan Defend ni, yang produk yang saya tunjuk ni. Isi saya ni, saya sorry to say lah, saya cakap saya kahwin dengan manusia penyakit. Dengan asmanya, dengan tak cukup darahnya, dengan macam-macam penyakit. Tapi sekarang ni bila dia guna produk SKV, dia ada suplemen, alhamdulillah dia sihat. Asma dah tak ada. Dah tak ada dah. Memang jarang lah. Tapi kalau dia penat sangat, barulah dia pakai inhaler. Tapi kalau dia ni, dulu isi saya kena habuk sikit, dah kena pergi hospital lah. Kena nap. Memang boleh. Sebab apa? You asma ke, you ada masalah sakit lutut ke, gatal-gatal, semua tu punca daripada perut kita. Punca daripada kita tak cukup suplemen. Kan? Ni company dia. Alright. Siapa-siapa yang nak join saya, nak saya bantu, nak jadi kaya, nak buat RM10,000, RM20,000, saya bukan sembang kosong. Memang dah ada ejen saya yang dah buat RM50,000 sebulan. Dah ada dah. Cuma dia rajin lah kan. Ada yang semalam pun cakap alhamdulillah, syukur lah, dapat first join dah dapat RM1,000. Ada cikgu sekolah ni dapat RM8,000 kan. Memang boleh buat. So nampak tak? Saya macam mana nak menjual? First kita cerita pasal diri kita. Lepas tu kalau orang tu beli, dia suka nak jadi ejen, daftar jadi ejen. Kan? So macam saya cakap tadi,
Macam saya punya mentor ni, tadi saya cerita pasal mentor saya. Mentor saya ni dulu dia pramugari tau. Pramugari. Lepas tu dia kerja-kerja dia. Sampai bila dia nak kerja, sampai bila dia nak kaya macam ni kan. Gaji pramugari memang besar tapi memang takkan jadi jutawan. So lalas dia berhenti kerja. Dia masuk dia macam jual unit trust lah. Dia jual unit trust kan. So dekat situ dalam tahun pertama saja dia dapat rekrut berapa orang? 600 orang ejen bawah dia. So dia dah dalam industri tu dah 20 tahun, mentor saya ni. Dan dia punya jual total investment yang dia dapat 2 bilion. You bayangkan, macam jadi ejen unit trust ni, paling sikit you punya commission lah dalam 6%. 2 bilion punya investment, you dapat 6%, maknanya 120 juta dia punya commission. 120 juta bahagi dengan 20 tahun, maknanya setahun dia punya commission 6 juta. 6 juta bahagi dengan 12 bulan, sebulan dia punya commission 500,000. So dia kata the only way untuk you kaya adalah bila you boleh bantu orang lain jadi kaya. You boleh rekrut orang. Dulu dia kerja pramugari, dia tak boleh rekrut orang. Kan? Pramugari masuk, dia ajar, dia tak dapat apa-apa. Tapi bila dia jadi unit trust agent, lepas tu dia ajar orang, lepas tu setiap sale yang agent dia tu buat, dia dapat juga commission. Itu yang membuatkan dia kaya. So you all pun nak jadi kaya adalah you kena join mana-mana bisnes yang you boleh rekrut orang, you ajar orang tu buat duit dan you dapat juga duit daripada situ. Saya join this company daripada bulan 2. Sekarang ni saya punya agent bawah saya ada 500 orang. So saya ajar dia orang buat duit, saya pun dapat juga dekat situ. So dekat situlah saya punya commission. Kalau kita kerja cikgu ke, pensyarah ke, kerja government, staff baru masuk, kita ajar dia pandai, kita tak dapat apa-apa. Sampai bila kau nak kaya kan? Memang tak kaya lah. Kan? So memang tak ada cara lain. Kita kena buat satu benda, kita bantu orang lain dan kita dapat juga hasil daripada orang tu. Kan? Itulah kunci dia. Kan? Macam dia dulu kan, dia cakap, saya dulu kerja pramugari. Lepas tu pramugari baru datang masuk, saya kena ajar. Lepas tu saya tak dapat pun apa yang gaji dia. Kan? Penat je kan. Sampai bila nak jadi jutawan? Dia berhenti kerja, dia masuk jadi unit trust, dia rekrut ejen dia. Setahun dia punya team 20 tahun lah dia dapat investment 2 bilion. Kaya gila. Dr. Nicky nama dia. So you tak payah belagak, tak payah sombong, tak payah buang ego. This is the only way untuk ni. Kalau cerita pasal cukai tu memang kena bayar lah. Kita bayar, kita buat loan lah, beli property apa semua kan. Kan? Dulu saya kerja dekat universiti. Memang gaji aku 2,000 macam tu lah. Kan? Kalau kerja teruk-teruk pun habis-habis 10,000. Sekarang ni alhamdulillah saya buat berapa bulan je, 20,000 sebulan. Alhamdulillah. Alright, so saya rasa itu saja. Dr. Nicky. So siapa-siapa yang you nak selesaikan masalah, you nak beli produk pun boleh, you nak jadi ejen pun boleh. You WhatsApp saya. Alright, itu saja untuk hari ni. Thank you very much. Bye bye. Assalamualaikum. Esok kita jumpa lagi.